Okay, so hari ni kita sambung. Ada apa-apa tanya sebelum tu? Sebelum saya masuk? Ada faham tak apakah ciri utama bagi random variable ataupun discrete random variable? Ada dua jenis random variable. The first one is discrete kan? Discrete random variable. The second one is continuous random variable. So how to differentiate between tu ni? Apa beza dia? So discrete pada asas countable values, betul? Manakala continuous uncountable. So dia ada interval ataupun range. Okay, so itu basic yang kamu perlu tahulah tentang discrete dan juga continuous. And then kita masuk lebih detail. Kita diajar bagaimana untuk mengenal karakteristik of discrete random variable. So dia punya nilai probability mesti in between 0 and 1 only. So kalau kamu dapat jawapan kamu lebih besar daripada 1, salah. Kalau kamu dapat lebih kecil daripada 0 pun salah. Sebab dia mesti antara 0 dan 1 saja. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, hasil tambah probability. Semua probability bersamaan dengan 1. Okay, hasil tambah semua probability bersamaan dengan 1. Ataupun summation of px equal to x equal to 1. Okay, so kita proceed kepada yang mana subtopik yang kedua lah kan? Okay, kita pergi kepada subtopik yang kedua. Okay, so kalau kamu dapat lihat seperti di hadapan lecture 2 kan. Okay, subtopik 2 discrete random variable. So dalam subtopik ni kita akan belajar bagaimana untuk mencari cumulative distribution function and solve related problems. Okay, so before this kamu diperkenalkan dengan probability distribution, betul? Probability distribution function. So probability distribution function tu macam mana sebenarnya kelas? Okay, tak apa. Mungkin kalau kita tengok video mungkin tak nampak sangat lagi kan. Tapi okay, saya explain sikit lah. So sebelum ni kita belajar fx. Fx ni adalah probability distribution function, which is fx kecil ni bersamaan dengan px equal to x. Tu kamu kena jelas. Maksud bila you subkan value x pada f tu, and then dalam probability ni kita contohnya f1 kan. Let's say f1 bermaksud kat sini akan jadi apa? Px equal to, equal to 2 pula. Equal to 1. Bermaksud kita subkan value of 1. Okay, so kamu kena jelas. Tapi hari ni, okay, ni yang semalam, ini yang dalam previous kan? Previous punya subtopik. Tapi untuk hari ni kita tak masuk kepada apa namanya? Cumulative distribution function. Okay, apakah yang kamu faham tentang cumulative distribution function? Tak keluar. Ya, tak keluar. Saya apa? Okay, so kita continue. So hari ni kita nak masuk kepada cumulative distribution function. Okay, cumulative distribution function ni kita wakili dengan f besar. Kalau yang semalam f kecil. So kalau cumulative distribution function, dia akan jadi capital F, capital Fx lah. So kalau f kecil px equal to x, bermaksud kalau cumulative dia akan jadi px less than equal to x. Tu kamu kena faham simbol tu. Simbol tu sangat mainkan peranan. Maksud, apakah maksud less than equal to x? Contoh, dia terkumpul kita ada data kita 1, 2, 3. Okay, katakanlah saya masuk kita ada x kita 1, 2, 3 Let's say saya tulis f2. Maksud dia akan jadi px less than equal to 2. So less than equal to 2 tu termasuk apa daripada data 1, 2, 3 ni? Apakah yang terkumpul? Cumulative ni terkumpul kan? Okay, so kalau dia kata less than equal to 2, data saya ada 1, 2, 3. Maksud 1 dan 2. Faham tak? Itu maksudnya F2. F2 bermaksud 1 dan 2. PX1 tambah PX sama dengan 2. Dapatlah F2. Itu maksudnya kumulatif. Okey, kalau saya tulis F1 bermaksud PX less than equal to 1. Bermaksud kalau data saya ada 1, 2, 3, 1 sahaja. Okey. Boleh jelas tak? Okey. So konsep kena faham. Cara penulisan. Bila F kecil, apa dia? Px sama dengan x. Tapi bila f besar,
less than equal to. Bila Px sama dengan X, particular value tersebut saja. Tapi kumulatif dia kumpul semua. Okay. So kamu faham itu? Settle lah. Okay, kita lihat in general. Okay, ada salah sikit ni. So dia cari, let's say Px sama dengan X. Okay. Okay, saya tak suka dia guna A ni, awak tak nampak. Katalah kita letak nombor. Contoh, Px sama dengan 2. Saya nak sama dengan 2 saja, tetapi menggunakan cumulative distribution function. Walaupun kita boleh tahu Px sama dengan 2 sama dengan F. F2 kan, F kecil 2 betul. Masukkan nilai je. Tapi dalam soalan macam ni, kita tak diberi F kecil, kita diberi cumulative. So kita nak menggunakan cumulative untuk mencari Px sama dengan 2. Macam mana? Okay, so memandangkan kita nak 2, kita kena tolakkan yang sebelumnya. F2 tolak F1. So dapat yang 2 tu saja. Sebab kalau saya tulis, okay, mungkin tak faham lagi. Okay, tak apa. Kalau saya tulis F2 macam ni, bermaksud dia adalah Px1 tambah Px2. Okay, tapi dia nak Px sama dengan 2 saja. Bermaksud saya akan kena cari F2 tolakkan dengan F1, baru dapat yang sama dengan 2 tu saja. Itu yang dimaksudkan kat sini. A tolak 1. Boleh? Jelas. Awak gantikan kat sini. Ni dia salah tulis ni. Ni bukan X ni A. So bila Px sama dengan A, Px less than equal to A sama dengan yang belakang tu A minus 1. Kalau kat sini 2, kat belakang tu 2 tolak 1. Kalau kat depan 3, 3 tolak 1 jadi 2. Faham? Okey, tak apa. Nanti kamu akan nampak lah kot. So okey. Okey, seterusnya. Untuk contoh yang kedua, Px greater than X. Untuk Px greater than X. Okey. Saya ubah kat sini, betulkan bukan X tetapi A. So, ingat kelas, tulis contoh kat tepi tu. Discrete random variable sangat mementingkan simbol. So, kalau dia kata tak ada sama dengan, tak ada sama dengan lah. Kalau ada sama dengan, so dia sangat particular dengan simbol. So, kalau greater than A termasuk ke tak? Tak kan? Lebih besar daripada A. A tak termasuk kan? Okay. Mungkin tak nampak, saya bagi contoh nombor. Px greater than 2. 2 termasuk tak? So yang termasuk apa? 3 dan seterusnya. Betul? So bermaksud Px greater than equal to 3. So in order nak dapatkan Px greater than equal to 3 ni, macam mana saya kena buat? Ingat, hasil total probability adalah 1. Total probability adalah 1. So kita nak tolakkan yang belakang kan. 3, kita nak 3 dan ke atas. Bermaksud kita tak nak 2 dan 1. So bermaksud 1 tolakkan dengan Px less than equal to 2. Faham tak? Kita nak 3 dan ke atas. 3, 4, 5 and so on. Tapi untuk dapatkan probability dia, nilai probability semua adalah 1. 1 tolakkan dengan apa yang kita tak nak ke belakang. Yang kita tak nak apa? 2 dan 1. That's why kita tolakkan less than equal to 2. Okay, so bila kita tolakkan tu, Px less than equal to 2 ni sama tak simbol dengan ni? Sama kan? Maksud 1 tolak F2, F besar 2. Faham tak? Apa, dia nanti nampak soalan dia nampak. Sebab ni dia kita bercakap tentang teori. Dia mungkin dia awangan lagi. Tapi kalau nampak lah. Okay. Okay, boleh ke? So, kamu tak nak tengok yang 3, 4, 5 ni? Kita pergi kepada contoh kan? Nampak sikit. Boleh? Okay, kita pergi kepada example 5. Okay, example 5 Okay, so the probability distribution function. So probability distribution function apa guys? Saya cakap ni, F kecil ke F besar? F kecil. Kalau F besar dia cumulative distribution. Beza kan? So bila bermaksud dia kata probability, nampak? That's why simbol dekat dalam ni adalah Px sama dengan X. Nampak? So kat sini bermaksud dia adalah Fx kecil. Ke bawah tu kan? So kamu kena bezakan. Okay? So sekarang ni dia kata contohnya Px sama dengan 0. Probability-nya adalah 1/8. Px sama dengan 1. Probability-nya adalah 3/8. And Px equal to 2. Probability-nya adalah 3/8. And Px equal to 3 adalah 1/8. So the first question dia suruh kita apa? Construct the cumulative distribution table. So dia nak kita cari table untuk cumulative. Okay. So sekarang ni saya ada Px sama dengan 0 kan? Betul tak? So
Px sama dengan kosong. Yang pertama ni, betul? Nilainya 1/8. Okey. So, kalau saya nak cari yang pertama, F kosong, kan? Kita bermula daripada kosong kan? Kita punya X, F besar kosong. So, apakah yang terdapat dalam kosong? Kosong dan tak ada apa-apa dah, betul? So, maksud F kosong bersamaan dengan Px sama dengan kosong, which is sama dengan 1/8. Okey, so F kosong selesai. Saya nak cari F seterusnya, F1. So, F1 bersamaan dengan Px less than equal to 1. Ingat, F besar less than equal to 1. Bermaksud 1 dan juga kosong. Bermaksud sama dengan Px equal to 0 plus Px equal to 1. So, apa Px equal to 0? 1 over 8 tadi. Betul? And then, Px equal to 1 apa? 3 over 8. So, bermaksud F1 sama dengan 1 over 8 plus 3 over 8, which is equivalent to 4 over 8. Boleh simplify tak? Kalau boleh simplifykan jadi 1 over 2. Okay, so kita nak cari yang seterusnya. F apa? F2. F2. So, F2 bermaksud mengikut dia punya simbol, dia akan jadi apa? P X less than equal to 2. Okay, so bermaksud dia nak apa? 0, 1, 2, kan? Okay, so kita dah ada asyik tambah 0. Kalau saya dah malas kat sini. Sebab saya tahu 0 tambah 1 dapat 1/2 kan? So, saya akan ambil 1/2 terus. Faham tak? Ke saya nak tunjuk satu juga? Siapa tak faham kenapa saya ambil 1/2? Faham kan? Sebab dia adalah 0 tambah 1 dah. So, saya tambahkan dengan Px equal to 2. So, Px equal to 2 yang mana? 3/8. So, 1/2 tambah 3/8. So, saya akan dapat 2 darab 4, 8. 7/8. Betul? Okay. And then, lastly, F1. F1. F3. Terus sasul guys. Sorry guys. So, F3. So, F3 Px less than equal to 3. Okay. So, perlu ke saya nak kira daripada awal tadi? Tak perlu. Saya ambil F2 tambahkan dengan Px sama dengan 3 saja. So, bermaksud 7/8 tambah 1/8. Saya akan dapat 8 over 8, which is equivalent to 1. Ingat kelas. Okay. F besar atau F besar, betul? Capital F untuk yang paling hujung bagi sesuatu random variable, contoh 3 ni last kan? Memang hasilnya akan sentiasa 1 sebab total probability adalah 1. Boleh Okay. Sekarang ni kita masih tak menjawab soalan sebab dimension dia nak apa? Table. Dia nak table. So, kita kena create table lah kan? Create table. Okay, let's say dalam table tu saya ada row pertama ada X, row kedua saya ada Px less than equal to X. Tak boleh sama dengan X. Sebab ini adalah untuk cumulative distribution punya table. Okay. So, saya ada 2 row dan saya ada kolom mengikut kita punya bilangan X lah. 0, 1, 2, 3. So, saya akan ambil 0, 1, 2, 3. Awak buat cantik sikit lah table awak. Saya buat simple je. Okay. So, sekarang ni F0. Kita masukkan saja dia punya nilai kan. So, F0 sama dengan apa dia kelas? 1/8. Okay. Yang seterusnya? 1/2. Seterusnya? 7/8. Seterusnya? 1. So, simple as that. Boleh? Dia minta table, kita bagi table. Okay. Ada masalah ke? Tak ada kan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita nak menjawab soalan yang seterusnya iaitu soalan B. Okey, soalan B dia minta apa? Kita baca dahulu. So, find the cumulative distribution function. Tadi distribution table. Kita dah tentukan dia punya nilai tu kan? Function ni, jawapan akhir ni, kalau diminta cumulative distribution function, jawapan mesti dalam bentuk piecewise function. Okey, tulis kat situ. Kalau diminta distribution function, jawapan mesti dalam bentuk piecewise function. Okay. Ingat tak piecewise tu macam mana? Ada set besar tu kan. Lepas tu kita ada banyak-banyak function. Ingat tak?
Tak ingat tak apa, it's okay. Boleh revise. Okay, boleh recap balik nanti. Okay, so before saya nak buat dia punya function tu, sebab kita dah tahu F0 apa, F1 apa, F2 apa, F3 apa kan. Saya nak ajar macam mana nak tentukan domain dia. Okay. Okay, so kita tengok sebelum kita buat tu, kita buat satu number line. Okay, let's say ada satu straight line Okay, satu straight line, number line saya nak buat. So dia bermula dengan nilainya apa kosong, 1. Kita ikut X kita. Kalau tak ada kosong, kita mulakan 1. Itu ikut X kita. Kita punya situasi soalan. 2, 3. Okay. Untuk kawasan ni X less than 0. Okay. Awak kena faham kita punya probability hanya daripada 0 until 1. Until 1 saja. Maksud 1 tak ada, lepas 1 tak ada nilai, lepas 0 pun 0 lah, maksudnya function 0. Bermaksud untuk X0 ni functionnya kosong. Faham tak? Function dia kosong. Sebab selain daripada tu kosong lah kan. Tak faham lagi tak apa. Saya ajar macam mana nak tentukan dia punya dulu. So antara kosong dengan 1 ni, dia akan jadi lebih besar sama dengan kosong, lebih kecil daripada 1. Okay, itu cara dia. Okay, agak-agak yang ni akan jadi apa? Yang seterusnya. Lebih besar sama dengan 1. Dia sama je. You all ambil je ni. So lebih besar sama dengan 2 less than 3. Betul? So untuk yang terakhir, X greater than equal to 3. Okay. So function yang di belakang ni, okay, untuk less than 0, sebab kita antara kosong 1 je. So selain daripada interval ni, yang belakang lebih kecil kosong, tak ada function langsung, maksudnya 0. Tetapi untuk yang lebih besar daripada 3, nilainya 1. Sebab paling besar adalah 1. Okay. Tak apa. Okay, so bermaksud antara ni, kita akan selang dengan dia punya apa? Okay, tak apa, saya ajar terus. Tak payah tunjuk. Okay. Sekarang ni saya akan tulis dulu Fx besar. Buat piecewise function besar tu kan. Okay. Kita punya piecewise function ni akan bermula dengan 0 dan berakhir dengan 1. So untuk 0, apa dia punya domain? Sorry. X less than 0. So kita ambil kat belakang tu. So X less than 0. Okay. Seterusnya, untuk yang pertama adalah F0 kan. F0, berapa kita punya nilai ni? 1/8 kan? 1/8. So 1/8 F0 ni dia punya range dia. So range untuk F0 kat sini. So kita salin dia punya domain, iaitu X in between 1 greater than equal to 0. Betul? Okay. So berapa tadi? 1/8. Okay. So itu F0. Seterusnya, di antara 2 dan juga 1. Agak-agak F apa? F1. So bersamaan dengan 1/2. Boleh? Okey, seterusnya. Di antara 3 dan juga 2. Berapa? 7/8. Bersamaan dengan F2, betul? 7/8. Dan lastly, domainnya adalah greater than equal to 3. Iaitu 1. So dia akan jadi sentiasa 1 pada penghujung dia. So ini cara untuk kamu dapatkan distribution function. Macam mana tentukan domain dan range tu? Awak buat number line macam ni, lepas tu awak ikut je step saya tadi. Boleh? Okay, jelas setakat ni? So this is the final answer. Okay. Ngantuk je semua ni. Okay ke guys? Tunjuk muka sikit, barulah dia orang semangat. Siapa nak pergi minum air, nak pergi toilet, boleh pergi. Okay, silakan. Start recording. Kita sambung pada example yang ke-6 semua. Okay, harap-harap semua masih fokus. Okay. 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 So example 6, for a discrete random variable x, the cumulative distribution function fx is as shown. So kali ni table kita table apa? PDF ke CDF? CDF lah, kumulatif kan.
cumulative distribution function. Okay, nampak tak macam mana tahu? Kita tengok kat sini. F besar. So bila dia tulis 1 kat sini, bermaksud dia Px sama dengan 1 ke Px less than equal to 1? Kamu kena faham. Kalau kamu tak faham, kamu akan buat salah. So kat sini bermaksud Px less than equal to 1. Kat sini Px less than equal to 2. Dia diwakili oleh F besar, bukannya F kecil. Okay. So kita tengok pada soalan yang pertama. Okay. Soalan pertama dia nak apa? A, dia nak Px equal to 3. Okay, dia nak 3 sahaja. Okay, 3 tu berada di mana? Di antara 3 dengan 2, betul? Bermaksud, maklumat yang kita ada kat atas ni adalah F besar 1, F2, F3, F4, F5, betul? Okay, memandangkan saya nak 3 sahaja. Bermaksud saya kena buat apa? Saya kena tolakkan apa? Kita nak sampai 3 saja kan? So kalau saya kata F3, saya ambil ni, dia mengandungi 3, 2 dan 1. So saya kena buang 2 dan 1. So bermaksud F3 tolakkan dengan F2, which is sama dengan Px less than equal to 3 minus Px less than equal to 2. Okay, maklumat dah ada kat atas kan? So kita guna saja. F3 bersamaan dengan 0.67 minus with 0.32. So apakah hasilnya? 0.35, betul? Okay, simple as that. Sekarang ni kita diberi F besar. So cara pengiraan berbeza lah. Kalau kita diberi F kecil, kita ambil je data kat atas kan? Okay, so sekarang ni soalan kedua dia nak apa? B. Px greater than 2. Saya dah pesan tadi. Discrete sangat particular dengan simbol. 2 termasuk ke tak? So that's mean greater than equal to 3. 3 dan ke atas, betul? 3 dan ke atas. So kita ada F besar saja. So kalau saya nak 3 dan ke atas, bermaksud saya 3, 4, 5. So bermaksud the whole probability is 1 ataupun F5, betul? So bermaksud kat sini dia akan jadi F5. Saya tak nak apa? Saya nak 3, 4, 5. Saya tak nak apa? 2 dan 1. Bermaksud tolakkan dengan F2. Kalau F1, 1 je. Kita nak buang 2 sekali. Kita nak 3, 4, 5 saja. Kita tak nak 2 dan 1. So F5 ni mewakili Px less than equal to 5. F2 ni mewakili Px less than equal to 2. So ni sama dengan 1. Yang ni sama dengan apa? 0.32. Sebab kita F besar sekarang ni kumulatif, dia dah terkumpul. Sebab dalam F2 tu dah ada Px sama dengan 1. Faham tak? Okay. So minus kan dapat apa? 0.68. So simple as that. Boleh tak? Rohan. Okay. Boleh kot. Yeah. Mudahnya ni. Okay, kita lihat pada example yang seterusnya. Example yang ketujuh. Okay. The discrete random variable x has the following probability distribution function. Okay, kali ni kita ada apa? PDF ke CDF? So PDF ni bermaksud Px sama dengan x. Okay. So tapi maklumat yang diberi ni tak memudahkan kita. Dia bagi dalam bentuk pixel function. Okay. So kita bentukkan table. Okay, boleh? So kita bentukkan table. So table kita untuk Px sama dengan x. So x ada row pertama. Row kedua adalah Px sama dengan x ataupun bersamaan dengan f kecil x. Betul? Okay, so kita punya x ada apa? Kosong. Kita tengok pada domain dia. Satu ada? Satu ada? Dua ada? Tiga pun ada, betul? So saya panjangkan lagi, extend, 3 ada. Okay, sampai 3 saja kan? Okay, so untuk 0, apakah function yang terlibat? Okay, tengok domain 0. Domain 0. Domain 0, apa function dia? Yes, 1/6. Untuk 1, apa function dia?
1/3. Okey, dah nampak? Betul? Untuk 2, 1/6. So kita ikut domain dia. Faham tak? Okey. Untuk 3, 1/3. Okey, dapat tak? Boleh? Okey. So sekarang ni kita dah ada Px equal to X kan? Okey, kita dah mudahkan cara penjadualan kita kan? Okey, sekarang ni kita tengok soalan apa? No. Ada soalan ni. Find cumulative distribution function dahulu. And then sketch it graph. Jangan pergi jawab soalan dulu. Ada soalan dekat situ. Jangan tertinggal. Okay. So dia suruh kita cari F besar dahulu. So nak cari F besar ni macam mana? Boleh tak saya tambah kat table saya je? Saya tambah kat table ni kan? Saya panjangkan table ni, saya tambah row ketiga, betul? So row ketiga adalah Px less than equal to X. Ataupun bersamaan dengan apa? F, capital F. Okay, kumulatif. Okay, so untuk yang pertama, F besar kosong. 1/1 berapa? 1/6. Sebab Px less than equal to 0 hanya 1/6 saja. Px sama kosong saja. Faham tak? Okay. Untuk F1, F besar 1, Px less than equal to 1. Saya kena tambah apa? Kosong dan juga 1. Bermaksud 1/6 plus 1/3. Dapat apa? 3/6 kan? So you akan dapat 3/6 iaitu equivalent to 1/2. Apa tak faham dapat ni? Faham tak dapat kan? Okay, untuk F2 saya kena dapatkan apa? Kosong tambah 1 tambah 2. Kalau saya ambil 1/2 ni je. 1/2 tambah 1/6 dapat apa? 2/3 ataupun 4/6. Kita simplifykan dapat 2/3. Okey. Last kali. Mudah je, awak boleh agak. Last kali mesti dapat 1. Dia kalau tahu betul ke tak betul awak kira tu, last kali mesti 1. Okey, 2/3 tambah 1/3 akan dapat 3/3 which is equivalent to 1. So kita dah ada kita punya apa? Yang ni F0, ni F1, ni F2, ni Ft3. Okey. Sekarang ni dia minta kita buat cumulative distribution function. So mesti dalam bentuk piecewise. Macam tadi kan. Okey. So untuk buat piecewise tadi kita kena tentukan domain terlebih dahulu. So kita ada nombor apa ni guys? 0, 1, 2, 3. So akan bermula less than 0. And then greater than equal to 0, less than 1. And so on. So kamu boleh lengkapkan ni. Boleh tak? Bermaksud function lain tak ada nilai, kosong lah. Bermaksud dia tak ada apa-apa lah. Bermaksud kalau yang ada nilai hanya pada kosong, 1, 2, 3. Selain 4 elemen tu. Yes. Yes. Bukan probability, dia no function. Dia sekarang ni kalau function 1/6 ni adalah satu horizontal line kan. Horizontal line. Maksud dia tak ada function, dia tak ada, tak wujud lah. Dia tak ada function. Tak ada function. Okay. Okay, dah kita buat macam ni. So kita boleh masukkan tak dalam kita punya jawapan akhir? Boleh. So F besar, buat besar-besar piecewise ni. So kau akan mula dengan kosong, betul? So kosong ni X less than 0. And then F0 iaitu 1/6. Kita punya domain adalah less than 1, greater than equal to 0. Salin je lah. Kamu fahamkan yang ni kan? 1/2 then 2, 1. And then 2/3, betul? Dapat 2/3 plus mesti 1. Okey, so kamu dah faham dah macam mana nak dapatnya. Harap-harap boleh jawab soalan assignment. Okey,
So kita dah selesai pada soalan yang pertama. Tapi ada lagi soalan kedua, sketch it graph. Okey. Ingat tak saya pernah tunjuk graf dalam video sebelum ni? Graf dia berbentuk apa? Bentuk mancis kan? Bentuk mancis untuk graf PDF. Graf PDF berbentuk batang mancis. Okey, tetapi graf kumulatif berbentuk tangga. Macam mana tangga tu? Okey. Okey. Ini kita akan belajar barulah. So saya akan ajarlah macam mana nak buat dia. Okey. So kita ada paksi X dan juga paksi Y. So paksi X adalah X itu sendiri dan paksi Y diwakili oleh F besar ataupun Px less than equal to X. Okey, kita lihat pada Px dan less than equal to X kita, F besar kita, apa nilai dia? Paling tinggi 1, ada 1/6, ada 1/2, ada 2/3, betul? Betul tak? So kita just agak-agak saja ikut susunan dia. So kat sini untuk F besar dia bermula dengan 0 and then kita akan ada 1/6. Betul? Lepas 1/6 kita ada 1/2 and then kita ada 2/3 and then kita ada 1. Okey, nampak tak macam tu? Boleh ke? Boleh ikut ke setakat ni? Okey, boleh. So untuk yang pertama kita ikut domain, X less than 0, betul? Okey, saya highlight kan. X less than 0, no function. 0 bermaksud Y sama dengan 0. So bermaksud dia akan berada di atas paksi Y sama 0, berada di atas paksi X. Kan? Dia melintang kan? Okey. So bermaksud kat mana 0? Kat sini kan? X sama 0, betul? So kat sini kita tengok domain kita. Pada X tu ada sama dengan ke tak ada sama dengan? Ni pada domain ni. Pada domain ni tak ada sama dengan. Bermaksud dia akan jadi empty dot. So kita buat empty dot. Dia ke mana? Ke kiri ke kanan? Less than 0 kan? So bermaksud dia ke kiri. Kita buat anak panah ke kiri. Okey, tu step tangga yang pertama. Okey. Boleh ke? Okey. Tak apa-apa. Ikut je dulu. Okey, yang kedua, di antara 0 dan juga 1. Betul? 0 dan 1. So 1 kat sini kan? Okey. 0 ni mempunyai sama dengan. 1 tak ada sama dengan kan? So bermaksud nilai dia apa? 1/6 kan? So pada 0 kita mesti dan circle. Pada 1 empty circle. So kita sambungkan dia. Nampak tak? Dia jadi tangga yang kedua. Okey. Okey. So untuk seterusnya 1 dan juga 2, betul? 1 dan juga 2. Allahu Akbar, sorry. 2 termasuk tak? 2 tak termasuk. 1 termasuk kan? Pada nilai berapa? So bermaksud kita akan letak pada nilai 1/2 tu di antara 1 ada sama dengan kan? Kat sini tak ada sama dengan. Boleh? Nampak tak kaitan dia? Perwakilan graf tu. Okey. Untuk 2/3 sama je dia sebenarnya. So dia akan jadi kat sini. Untuk 3 tu dia empty circle. Okay, and lastly untuk greater than 1, so dia akan jadi sama dengan 3 kan? Okay, dia ke arah mana ni? Ke kanan. So dia akan arrow macam ni. Okay. So nampaklah bentuk tangga tu kan? Okay, inilah graf untuk cumulative distribution function. Okay, boleh tak guys? Okay. Awak lepas ni kelas apa? Online ke apa ke? Virtual? Okay. Tak apa, saya tunjuk contoh sikit. Macam less than equal to 1 ni mudah. Less than equal to 1 ni sama dengan apa? F2. Betul? So F2 tadi kita cari kan? Berapa F2 kita ni?
2/3. Nampak? Mudah. Okey. Untuk Px less than equal to 1. 1 termasuk ke tak? So bermaksud dia adalah Px less than equal to 0, which is bersamaan dengan F0. So F0 ada tak? 1/6. Nampak? Mudah tak? Bila awak faham, dia mudah lah. Okey. Untuk yang ketiga, C. Less than equal to 3, greater than 0. 0 include tak? So maksud bila tak include, dia akan jadi greater than equal to 1, less than equal to 3. Okey, bermaksud dia nak 1, 2, 3, di antara 1, 2, 3 je. So kosong nak tak? Okey, bermaksud saya nak F3, F0. Nampak dah faham tu? So F3 berapa guys? F3 1. Tolak F0 1/6. So you akan dapat 5/. Mudah tak? Greater than 2. 2 included or not? So bermaksud greater than equal to 3. Bermaksud saya nak 3 dan ke atas. Tapi kita sampai 3 je kan? So bermaksud saya tak nak 2, 1 dan 0. Maksud F3 tolak yang saya tak nak. 2, 1, 0. 2, 1, 0 tu kita boleh tolak apa? F2. Nampak tak? F3 tolak F2 apa? 1 tolak 1/3 lah kan? 1 tolak 2/3 kan? Dapat 1/3. And lastly, greater than 1. 1 included or not? So bermaksud dia nak greater than equal to 2. So saya nak 2 dan ke atas. Saya nak 2 dan 3 saja. Saya tak nak apa? 0 dengan 1. So F3, F1. Nampak? Okay, dah faham je. F3 tolak F1. 1 minus 1/2, you akan dapat 1/2. Okay, boleh tak? Okay, so sampai sini saja untuk kelas kita pada hari ini. So kamu ada DIY untuk kamu selesaikan. And then kita akan masuk kepada next subtopik. Boleh? Boleh ke guys? Boleh. Okay, so kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang bila? Tomorrow. Okay guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Okay, thank you. Okay, jumpa lagi.